Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan I Am Muslim. Okey, hari ini saya nak mengulang kaji bersama anda berkenaan tajuk riwayat hidup Rasulullah di bawah bab sirah dan tamadun. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berasal daripada keturunan bangsawan Arab Quraisy. Keturunan bapa dan ibunya bersatu pada datuk baginda yang bernama Qilab. Okey, bapa baginda adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay dan Qusay bin Qilab. Okey. Jadi ibu baginda pula adalah bernama Aminah binti Wahab, Wahab bin Zuhrah, Zurah bin Qilab dan Qilab bin Murrah. Jadi kedua-dua datuk baginda dan datuk kepada datuk baginda lah bernama Qilab yang saya tandakan merah itu. Ibu dan bapa baginda ni bersatu dalam satu kelompok yang sama. Okey, Nabi Muhammad ini adalah berketurunan Arab Quraisy. Beliau anak yatim piatu sejak kecil lagi. Nabi Muhammad SAW ni bersusul galur daripada Nabi Ismail alaihi salam, iaitu anak kepada Nabi Ibrahim, kira-kira dalam lebih kurang keturunan yang ke-40. Semasa kelahiran, Muhammad bin Abdullah, nama baginda adalah Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah, iaitu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, iaitu bersamaan 20 April 570 Masihi, iaitu pada tahun yang dikenali pada tahun gajah. Tahun itu berlaku peristiwa Abrahah al-Ashram, Raja Yaman yang menyerang kota Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Bapa Nabi wafat ketika baginda dalam kandungan ibunya 3 bulan lagi. Okay, semasa bersama ibu susunya, baginda disusui oleh ibunya dan Suwaibatul Islamiyah sebelum diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah, iaitu kabilah Bani Sa'ad. Okay, ketika berumur 4 tahun, baginda membantu ibu susuannya menggembala kambing. Semasa bersama ibunya, baginda diserahkan semula pada ibunya ketika berumur 5 tahun. Aminah dan Ummu Aiman membawa baginda menziarah kubur bapanya di Madinah ketika berumur 6 tahun. Ibunya wafat dan dikebumikan di Abwa berhampiran Madinah. Baginda dipelihara pula oleh datuknya Abdul Muttalib. Okay, semasa bersama datuknya, pada ketika itu datuknya adalah pemimpin di Mekah. Nabi disayangi dan dibawa ke mana-mana sahaja. Datuknya wafat semasa Nabi berumur 8 tahun dan dipelihara pula oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Semasa bersama bapa saudaranya, Abu Talib seorang yang miskin mempunyai 10 orang anak. Nabi menggembala kambing untuk menolong bapa saudaranya. Ketika berumur 12 tahun, baginda dibawa ke Syam oleh Abu Talib untuk berniaga. Di Syam, mereka bertemu dengan Buhairah yang memberitahu ada tanda kerasulan pada Nabi dan segera menyuruh Abu Talib membawanya pulang, ditakuti akan dibunuh oleh orang Yahudi. Okay, semasa remaja, baginda berkongsi perniagaan dengan pemuda Quraisy, iaitu As-Saib bin Abi As-Saib. Ketika usianya 25 tahun, baginda ditawarkan Khadijah binti Khuwailid berdagang ke Syam dibantu oleh Maisarah. Keuntungan yang diperoleh dari kejujuran baginda menyebabkan Khadijah melamar baginda dan mereka berkahwin. Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Mereka dikurniakan anak 6 orang, iaitu 2 putera dan 4 puteri. 2 puteranya Qasim dan Abdullah meninggal dunia sejak kecil. Nabi Muhammad menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Baginda sering mengasihkan diri di Gua Hira untuk beribadat. Pada 17 Ramadan 6 Ogos 610 Masihi, datang Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, iaitu ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Okey, jadi bila bersentuh dengan 17 Ramadan, ramai yang salah faham dengan peristiwa nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Okay, jadi saya terangkan sedikit berkenaan ini. Okey, apa yang dimaksudkan Lailatul Qadar ialah Allah menurunkan malam diturunkan Al-Quran dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah.
Baitul Izzah ni adalah langit dunia. Okey, jadi peristiwa ini berlaku di malam 10 terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan 21 Ramadan, 22 Ramadan, 23 Ramadan dan seterusnya lah 10 Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Jadi Allah menurunkan seketul Al-Quran yang lengkap, iaitu juzuk 1 hingga juzuk 30 ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia, daripada Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi itu adalah peristiwa Lailatul Qadar yang berasingan, yang tak sama dengan peristiwa turunnya surah pertama kepada Nabi Muhammad. Okey, untuk nuzul Quran pula adalah peristiwa yang lain, iaitu peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, 1 hingga 5. Jadi jumhur ulama telah bersependapat dan bersepakat untuk meletakkan nuzul Quran pada 17 Ramadan, kerana dikatakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran ini berlaku pada perang yang besar di dalam Al-Quran, okey, iaitu perang Badar. Jadi jumhur ulama bersependapat meletakkan 7 Ramadan adalah nuzul Al-Quran, iaitu ayat pertama ataupun wahyu yang pertama disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah pada 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan 18 Ramadan, ada juga yang mengatakan 21 Ramadan. Jadi saya memegang kepada 17 Ramadan. Jadi nuzul Quran dan Lailatul Qadar adalah peristiwa yang berbeza. Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran, malam turunnya Al-Quran yang telah dinyatakan di dalam surah Al-Qadr. Okey. Jadi kita teruskan. Bagaimana baginda terkejut dan memberitahu isterinya peristiwa tersebut. Mereka bertemu Waraqah memberitahu Nabi adalah Rasulullah. Waraqah ni adalah sepupu kepada Khadijah, iaitu isteri Rasulullah. Waraqah ni dikenali sebagai ulama ahli kitab yang mengimani Nabi Musa dan Nabi Isa pada waktu itu, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul lah. Selepas 40 hari, Nabi didatangi Jibril dan wahyu kedua turun, iaitu ayat 1 hingga 6 surah Al-Mudassir. Okey, jadi seterusnya turunlah ayat Al-Quran secara berperingkat daripada Batu Izzah. Okey, yang saya terangkan tadi, Allah turunkan daripada Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan daripada Batu Izzah diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada baginda Rasulullah SAW oleh Jibril selama 23 tahun. Okey. Jadi selepas 23 tahun barulah lengkap Al-Quran yang seperti yang kita baca sekarang ni lah. Okey, Rasulullah SAW contoh yang terunggul. Sebelum menjadi Rasul, baginda sangat dihormati atas budi dan akhlak mulianya sehingga digelar Al-Amin. Kesan peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Di antara sifat-sifat Rasulullah SAW adalah amanah, pemurah, menepati janji, pemaaf, bertanggungjawab, sabar. Okey, jadi saya rasa itu saja berkenaan riwayat Rasulullah SAW. Jadi ada lagi video berkaitan Rasulullah SAW untuk next video. Jadi saya rasa semoga ulang kaji ini memberi manfaat kepada anda supaya kita ingat sedikit apa yang telah kita pelajari dahulu. Jadi saya rasa kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.